Perbahasan kita pada malam ini tentang dunia Islam. Bila kita bercakap tentang dunia Islam ini, apa dia maksudnya? Maksud dunia Islam ini sama ada ia berkait dengan sejarah tamadun Islam, ataupun ia berkait dengan geografi negara-negara umat Islam, ataupun ia berkait dengan isu-isu yang melanda umat Islam sejak daripada dulu sehinggalah ke hari ini. Bila kita bercakap tentang dunia Islam ini di mana? Dulu dunia Islam hanya satu, berada di bawah satu bumbung yang dinamakan dengan Al-Khilafah. Satu panji sahaja, satu pemerintahan sahaja. Kadang-kadang berlaku satu masa terdapat di sana kerajaan-kerajaan yang berbeza, tetapi hakikatnya umat Islam bersatu. Namun selepas daripada kejatuhan kerajaan Islam yang terakhir di Turki, maka dunia Islam dipecah-pecahkan kepada bangsa, kaum, mazhab. Bahkan satu bangsa mempunyai lebih daripada 10 negara. Contohnya bangsa Arab. Bangsa Arab saja ada berapa buah negara? Lebih daripada 10 buah negara. Kalau dihitung semua negara-negara umat Islam pada hari ini yang kita masukkan dalam dunia Islam ini, terdapat lebih kurang 55 buah negara. Perbicaraan tentang dunia Islam juga berkait dengan keadaan umat Islam, minoriti yang tinggal di negara-negara bukan Islam. Contohnya keadaan umat Islam di negara-negara di benua Eropah, di United Kingdom, di Perancis, di Jerman dan lain-lain lagi. Jadi perbicaraan tentang dunia Islam ni sangat luas. Dunia Islam yang kita sebutkan tadi dari segi geografinya, di sebelah barat sampai ke negara Morocco, di sebelah timur sampai ke Kepulauan Melayu, di sebelah utara sampai ke wilayah-wilayah di dalam Rusia pada hari ini, di sebelah selatan sampai ke benua Afrika. Sangat luas dunia Islam. Dunia Islam yang diperintah oleh umat Islam sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkembang di zaman Khulafa' Rasyidin dan berkembang lagi di zaman-zaman selepas daripada itu, sehinggalah kemuncaknya di zaman kerajaan Islam Uthmaniyah yang bertahan selama lebih daripada 500 tahun. Begitu hebatnya tamadun Islam ini. Kalau kita lihat tamadun Islam di Sepanyol sebagai contoh, ini termasuk juga dalam bicara tentang dunia Islam. Tamadun Islam di Sepanyol, di sana umat Islam bertapak lebih daripada 700 tahun, membina satu tamadun yang begitu hebat, sehinggalah jatuh kerajaan Islam di Sepanyol. Yang terakhirnya ialah kerajaan yang berpusat di Cordoba dan Granada, akhirnya jatuh ke tangan raja-raja Kristian pada ketika itu. Di antara kesan-kesan tamadun Islam di Sepanyol ialah membawa kepada kemajuan negara-negara barat pada hari ini. Ini saya dengar sendiri, bukan kata orang beritahu ataupun baca daripada orang tulis. Saya dengar dengan telinga saya sendiri ucapan yang disampaikan oleh putera Charles. Putera Charles ialah putera negara United Kingdom pada hari ini.
Kalau Ratu Elizabeth mati, dia akan ganti. Dia berucap dalam satu seminar bersama dengan komuniti Islam di Leicester, United Kingdom. Saya ada dalam majlis seminar itu. Dia kata dalam ucapannya, dunia barat pada hari ini tidak akan maju malaikat kerana tamadun Islam, khususnya tamadun Islam di Sepanyol. Dunia barat sepatutnya mesti bersyukur dan berterima kasih kepada tamadun Islam. Memang betul, itu hakikatnya. Selepas jatuhnya kerajaan Islam di Sepanyol, mereka bawa, mereka ambil, mereka rompok buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama dan sarjana-sarjana Islam, dibawa dan disimpan di dalam gedung-gedung universiti-universiti mereka. Pada sekitar awal 2000, saya pergi melawat Universiti Oxford. Universiti Oxford ni salah satu universiti yang terkemuka di dunia. Seorang kawan membuat PhD mengkaji tentang pengajian Islam, salah satu daripada manuskrip yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang kita tahu, Imam Ghazali ini karang kitab Ihya Ulumuddin. Di sana banyak lagi kitab-kitab lain yang dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi dia jumpa kitab manuskrip karangan tangan oleh Imam Ghazali. Saya tanya dia jumpa di mana? Dia kata dia jumpa dalam perpustakaan di Oxford. Di satu ruang yang bukan semua orang boleh masuk. Dia masuk, dia kata terkejut, dia tengok begitu banyak manuskrip dalam bahasa Arab yang disimpan di situ. Dia kata kalau orang Islam nak kaji manuskrip ini berkait dengan ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan lain-lain lagi, mudah berbanding dengan manuskrip berkait dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi. Sebab itulah barat hari ini maju kerana tamadun Islam. Contohnya orang Islam yang buat jam mula-mula, ini berlaku di Sepanyol. Orang Islam yang reka cermin mata, ini juga daripada tamadun Islam di Sepanyol. Orang Islam yang reka minyak atar, orang Islam yang reka sabun, orang Islam yang mula-mula reka sabun. Orang putih di zaman kegemilangan tamadun Islam, mereka mandi tak pakai sabun. Orang Islam yang reka sabun. Oleh kerana itulah kita orang Islam ini kena berbangga dengan tamadun Islam. Barangkali kita tak perasan, hari ini anak-anak kita hak belajar di universiti, bila habis belajar ambil CJ, bila nak ambil CJ tu kan kena pakai jubah besar, jubah kelawar tu, kemudian pakai topi besar. Kita ingat ke cara pemakaian ni diambil daripada negara-negara barat? Dari segi sejarahnya, cara pemakaian ni diambil daripada tamadun Islam di Sepanyol. Orang barat yang tiru kita orang Islam. Tapi dengan sebab orang kita jahil tentang sejarah tamadun Islam, sehingga mereka berkiblatkan kepada barat. Sebab tu kita kena kaji balik berkait dengan tamadun Islam ini. Ini pun sebahagian daripada bicara tentang dunia Islam yang sangat luas.